Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum jami'an? Saya harapkan semua dalam keadaan yang sihat, sentiasa dalam jagaan dan rahmat Allah. Baik, lama tak berjumpa. Rindu saya dekat semua. So, lama kita cuti menyambut Syawal, maka hari ini kita akan mulakan semula sesi pembelajaran kita bagi subjek sirah. Baik, sebelum itu sama-sama letakkan tangan kanan di dada, pejamkan mata. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Alhamdulillah. Moga-moga Allah ampunkan kita, Allah lapangkan hati kita untuk terima ilmu pada hari ini, insya-Allah. Baik, anak-anak. Sebelum cuti Syawal, kita dah masuk tentang peperangan Hunain. Baik, tapi saya yakin dan percaya lama cuti mungkin makan banyak sangat kan. Jadi banyak kita lupa, tak apa. Ala kulli hal, insya-Allah hari ini saya akan terangkan secara ringkas kronologi tentang peperangan Hunain dan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil dalam peperangan Hunain ini. Baik anak-anak, peperangan Hunain ini berlaku, kenapa dinamakan sebagai peperangan Hunain? Kerana tempat berlakunya peperangan Hunain ini adalah di Lembah Hunain, yang mana Lembah Hunain ini terletak di antara negeri Mekah dan juga Taif, di tengah-tengah antara negeri Mekah dan negeri Taif. Dan jarak Lembah Hunain ini dengan negeri Mekah hanyalah sejauh 15 km. Baik anak-anak, kenapa berlakunya peperangan Hunain ini? Baik, peperangan Hunain ini berlaku disebabkan penduduk musyrikin Mekah yang tergolong daripada puak Taif dan juga puak Hawazin yang tidak berpuas hati dengan kemenangan umat Islam dalam penaklukan kota Mekah. Baik, disebabkan mereka tak puas hati tentera Islam menang, tentera Islam berjaya menakluk kota Mekah, maka mereka telah merancang untuk menyerang tentera Islam. Baik, selepas Rasulullah SAW umat Islam berjaya menakluk kota Mekah, Rasulullah SAW telah mengutuskan Abdullah bin Abdul Hadrai, Abdullah bin Abi Hadrai untuk merisik musuh-musuh Islam. Maka apabila Rasulullah SAW mengetahui yang musuh-musuh Islam ingin menyerang tentera Islam, ingin menyerang umat Islam, maka Rasulullah telah mengumpulkan seramai 12,000 tentera Islam, yang mana ketika itu 10,000 adalah penduduk Mekah yang mengikut ke Madinah, dan juga 2,000 lagi penduduk Mekah yang baru memeluk agama Islam dan juga yang belum memeluk agama Islam tapi ingin menyertai peperangan. Maka ketika itu jumlah tentera Islam sangat ramai. Untuk pengetahuan anak-anak, peperangan sebelum berlakunya peperangan Hunain sebelum ini, tentera Islam sikit je, tak pernah ramai macam tu. Tapi kali ini dalam peperangan Hunain, tentera Islam sangat ramai, seramai 12,000 orang. Baik, maka Nasrullah telah memposisikan tentera Islam kepada 5 kumpulan, yang mana kumpulan pertama dikuasai oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, pasukan kedua Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukan ketiga Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pasukan keempat Al-Hubbab bin Munzir, dan pasukan yang kelima Usaid bin Hudayr. Baik, Rasulullah dah aturkan, rancangkan strategi yang sangat baik. Baik, disebabkan ketika itu jumlah tentera Islam seramai 12,000 orang yang ramai, menyebabkan timbul perasaan megah, riak, takbur, bangga diri dalam hati tentera Islam, dan mereka merasa sangat yakin yang mereka akan memenangi peperangan Hunain ini. Baik, maka dalam perjalanan mereka ingin menyerang tentera kafir musyrik, maka tiba-tiba mereka telah diseram secara hendak oleh tentera-tentera musyrikin, yang mana ketika itu menyebabkan tentera Islam menjadi kucak-kacir. Tentera yang seramai 12,000 orang tu tadi, ramai yang lari menyelamatkan diri, ramai yang lari meninggalkan medan perang. Tetapi Rasulullah SAW tetap tidak berganjak, tetap tidak berundur, bahkan tetap teguh berada di posisi bangkit dia. Dalam keadaan yang kelam kabut, Rasulullah memanggil tentera Islam, tapi ramai yang meninggalkan medan peperangan.
Maka Rasulullah mengarahkan pakciknya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib untuk memanggil para sahabat yang masih tinggal, yang masih kekal bersama Rasulullah. Maka apa laungan yang dilakukan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib? Wahai mereka yang berbai'ah di bawah pokok. Maka mendengar laungan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, para sahabat yang tinggal, yang masih kekal bersama Rasulullah, yang tidak berganjak daripada medan peperangan, mereka menyahut, kami menyahut panggilan kamu. Maka mereka kembali semula merapatkan saf menuju kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengambil segumpal pasir dan melemparkan kepada tentera musyrik, maka dan mengharapkan pertolongan daripada Allah. Maka dengan kuasa Allah, tentera Islam kembali memenangi peperangan Hunain. Baik kelas, dalam peperangan Hunain ini kelas, walaupun tentera Islam menang, tapi dalam keadaan kucar-kacir pada awalnya, ramai tentera Islam yang lari, maka beberapa sahabat telah syahid. Antaranya adalah Aiman bin Ummu Aiman, Yazid bin Zam'ah, Suraqah bin Haris, Abu Umair al-Ash'ari. Ini antara sahabat yang telah syahid. Baik, anak-anak, dalam peperangan Hunain ni anak-anak, banyak pengajaran yang boleh kita buat. Okay? Walaupun tentera Islam menang, banyak harta rampasan yang berjaya dirampas oleh tentera Islam, antaranya kambing, unta, dirham, dinar, banyak. Tapi ada beberapa pengajaran yang perlu kita ambil dalam peperangan Hunain ini. Antaranya adalah kebergantungan kepada Allah. Bayangkan tadi, asalnya 12,000 tentera Islam yang yakin mereka akan menang sebab jumlah yang banyak. Tetapi apabila Allah datangkan keadaan yang kucar-kacir, mereka lupa bergantungan kepada Allah, maka mereka meninggalkan medan peperangan. Tapi Rasulullah dan para sahabat yang kuat bergantungan kepada Allah, mereka tetap teguh di medan perang. Itu yang penting. Okay? Kita ni hidup kat dunia ni anak-anak, sementara kita tak berkuasa. Apa yang ada kat kita ni pinjaman, bukan milik kita. Apa yang kita harapkan adalah bergantungan kepada Allah. Kalau hilanglah pergantungan kepada Allah, tak ada apa kepada diri kita. Kita tengok dalam peperangan Hunain, asalnya 12,000 orang, tetapi waktu keadaan kuasa-kuasa hilangkan bergantungan kepada Allah, hilang rasa yakin kepada Allah, meninggalkan medan peperangan. Maka yang tinggal ketika itu adalah insan-insan yang terpilih. Masya Allah, para sahabat yang terpilih, yang mana mereka yakin walaupun jumlah mereka tak ramai, tapi mereka yakin Allah akan bantu. Baik anak-anak, dalam peperangan Hunain ini anak-anak, Allah tekankan kat kita, Allah sampai turunkan dalam surah At-Taubah ayat 25, 25 dan 26. Allah cakap apa? Sesungguhnya Allah telah menolong kamu wahai orang yang mukmin dalam peperangan yang baik, dan ingatlah peperangan Hunain itu di waktu kamu rasa bangga kerana ramainya jumlahmu, maka jumlah yang ramai itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Baik anak-anak, dalam surah At-Taubah ni Allah memberi peringatan, Allah memberi teguran kepada umat Islam yang merasa bangga pada asalnya jumlah mereka ramai, yang mana kuantiti ramai itu tidak menjamin kepada kemenangan, tetapi bergantungan, pengharapan kepada Allah yang akan menjamin segala kemenangan. Macam mana kita tengok dalam peperangan Badar, walaupun ketika itu tentera Islam hanya 313 orang, tetapi bergantungan kepada Allah sangat kuat. Mereka berjaya memerangi tentera kafir Quraisy yang banyak ketika itu. Okay, pertolongan, mereka yakin akan pertolongan Allah. Berbeza dengan peperangan Hunain, kerana terlalu bangga, terlalu yakin, hilang pergantungan kepada Allah. Daripada 12,000 orang, ramai yang pergi meninggalkan medan peperangan. Yang tinggal hanyalah insan-insan yang terpilih, para sahabat. Subhanallah. Baik anak-anak, Allah SWT banyak melakarkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang tegahan kita untuk bangga, bongkar dan sebagainya. Jadi anak-anak, antara surah yang Ustazah seronok ingin kongsikan dengan anak-anak boleh buka surah Al-Luqman ayat 17, ayat yang ke-18. Maksudnya adalah, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu daripada manusia kerana sombong,
dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Baik, ni Luqman pesan ke anak dia. Okay, nasihat Luqman. Luqman pesan kepada anak dia, jangan kita berjalan di atas bumi ini dengan bongkak. Sekerana Allah amat membenci orang yang bongkak. Baik, pengajaran daripada kisah peperangan Hunain ini disebabkan asalnya mereka sebangga, bongkak, yang mereka yakin dan mereka terlalu yakin akan menang, maka Allah beri ujian, Allah sampaikan peringatan. Okay, jadi anak-anak, dalam peperangan Hunain ini dia banyak memberi kita jentikan, memberi kita sutikan, memberi kita muhasabah diri kita supaya kita sentiasa mengharap pergantungan kepada Allah. Kita ni tak ada apa-apa pun, semuanya milik Allah. Dan anak-anak, kisah perang Hunain ini banyak memberi kita pengajaran. Semoga kita dapat ambil sedikit iktibar, jadikan pedoman untuk diri kita. So, saya cakap juga untuk diri Ustazah, bukan diri anak-anak, bukan untuk anak-anak je, untuk diri Ustazah juga. Kembalilah bergantung kepada Allah, kembalilah mengharap kepada Allah, dan jauhilah sifat sombong dan bongkak, kerana Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong dan bongkak. Kesannya, iktibarnya kita boleh tengok dalam peperangan Hunain. Baik, ala kulli hal, itu je daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.